Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita teruskan lagi dengan topik yang seterusnya, iaitu di mana cikgu akan mengajar memberi penerangan supaya anda faham berkaitan dengan topik Persekutuan Tanah Melayu. Topik ini berada di bawah bab 5 sejarah tingkatan 4 KSSM. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Persekutuan Tanah Melayu 1948 mula diperkenalkan oleh pihak kerajaan British untuk menggantikan Malayan Union. Terdapat pelbagai faktor Persekutuan Tanah Melayu sekitar 1948 mula ditubuhkan. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dilihat amat berbeza dengan penubuhan Malaya Union di mana diterima oleh penduduk tempatan. Peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini lebih menggambarkan toleransi penduduk negara ini menuntut kemerdekaan. Dalam topik bab ini, di mana para pelajar perlulah memberi fokus dan penekanan terhadap topik-topik kecil yang terdiri daripada latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kedua, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ketiga, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang terakhir, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, kita teruskan lagi dengan subtopik yang pertama, iaitu subtopik yang kecil, iaitu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu atau nama singkatannya PTM mula diperkenalkan bagi menggantikan penubuhan Malaya Union 1946, di mana ianya dilihat ditolak oleh penduduk tempatan. Sebuah jawatankuasa kerja mula dibentuk untuk merakam penjajahan Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu, kita melihat pula di mana golongan ini mula mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan sebagai Perlembagaan Rakyat. Seterusnya, kita tengok penubuhan jawatan kuasa UMNO di mana di mana ianya dilihat mula ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Matlamat penubuhan jawatan kuasa UMNO ini mula kita membincangkan asas penjajahan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan kuasa kerja terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan juga Pegawai Kanan British. Seterusnya, kita melihat di mana antara ahli-ahli jawatan kuasa yang menyertai UMNO, di mana terdiri daripada Wakil Kerajaan British, Wakil Kerajaan UMNO dan yang terakhir iaitu Wakil Raja-Raja Melayu. Seterusnya, kita melihat dari segi apa? Dari segi wakil daripada kerajaan British, di mana ianya terdiri daripada dan terdiri dan dianggotai oleh AT Newbold yang merupakan antara ketua Setiausaha Malaya Union. Yang kedua, kita lihat KKO Corner yang merupakan peguam negara Malaya Union. Yang ketiga, WD Good Cell juga merupakan seorang setiausaha kewangan. Dan yang keempat iaitu Dr. W. Lin Hearn yang merupakan MCS. Dan yang terakhir iaitu A. Williams, MCS 6, DC Waterston yang merupakan seorang setiausaha pada ketika itu. Seterusnya, kita melihat pula
wakil daripada UMNO yang dianggotai oleh Datuk Onn Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin, dan yang ketiga Haji Megat Yunus. Baiklah, kita teruskan lagi dengan wakil-wakil kerajaan oleh Raja-Raja Melayu, di mana yang terdiri dan dianggotai oleh Raja Kamaral Zaman, Raja Ngah Mansur yang merupakan Raja Kecil Tengah di Negeri Perak. Seterusnya, kita melihat pula yang kedua dianggotai oleh Datuk Hamzah Abdullah, merupakan orang kaya Menteri Besar Selangor. Yang ketiga, Haji Muhammad Sharif Osman, merupakan salah seorang anggota Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Dan yang terakhir iaitu Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud, Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Okay. Seterusnya, ini berikut merupakan antara cadangan yang telah diusulkan oleh Jawatan Kuasa Kerja, yang menyatakan bahawa Jawatan Kuasa Kerja telah memulakan tugasnya pada bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November. Okey, antara cadangan atau usul yang dikemukakan di antaranya iaitu yang pertama, menyatukan semua negeri-negeri Melayu dalam satu pentadbiran dalam dua buah negeri-negeri Selat. Yang kedua, kita lihat pula bagaimana cara-cara usul ini untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, kita mahu melihat dan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu ketika itu dan juga kepentingan sah kaum lain. Dan yang keempat, menumbuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan yang kelima, yang terakhir, iaitu mengenakan syarat kewarganegaraan. Seterusnya, kita melihat pula dari segi apa? Okay. Okay. Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Okay. Golongan Nasionalis Melayu Radikal sudah pasti ianya membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Pihak kerajaan British mula mengedepankan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja berkenaan, di mana ianya mula bergabung untuk membentuk Pusat Tenaga Kerja yang dikenali sebagai PUTRA. Gabungan PUTRA terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang pertama, Parti Kebangsaan Melayu PKMM yang dipengusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Yang kedua, Angkatan Pemuda Insaf API yang diterajui dan diperpelorikan oleh Ahmad Mustamam sebagai presiden. Persatuan yang ketiga yang telah menggabungkan PUTRA ini iaitu Gerakan Angkatan Muda GERAM, diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Dan yang keempat, Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Baqir. Yang kelima, Barisan Tani Malaya Batas diketuai oleh Musa Ahmad. Dan yang terakhir iaitu Angkatan Wanita Sedar Awas diketuai oleh Syamsiah Fakih. Seterusnya, gabungan PUTRA terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang berikut. Ini yang saya telah jelaskan tadi, antara persatuan-persatuan yang terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu. Seterusnya, ini antara Gerakan Nasionalis Melayu Radikal, iaitu yang terdiri daripada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Mustamam, Aziz Ishak, Abu Samad Ismail, Abu Bakar Al-Baqir. Seterusnya, gabungan antara PUTRA MCJA. Apa itu PUTRA MCJA? Golongan Bukan Melayu mula menubuhkan Ahli Malaya Council of Joint Action (AMCJA) yang dipengusikan Tan Chet Lock,
di mana golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan bahawa penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak begitu demokratik. Kemudian, mula bergabung dengan Putera AMCGA yang terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union PMFTU yang merupakan ketika itu setiausaha-nya ialah Chan Law. Yang kedua, Malayan Democratic Union MDU dipengusikan oleh John Eber. Yang ketiga, Malayan Indian Congress MIC diketuai oleh John TV sebagai presiden. Kumpulan ini sudah pastinya menolak penjajahan persekutuan di mana ianya membantah kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Putera dan AMCGA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak begitu demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Pada bulan Julai 1947, di mana cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh jawatan kuasa kerja mula diumumkan kepada orang awam. Gabungan Putera AMCGA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Seterusnya, ini antara AMCGA yang terdiri daripada ini antara persatuan yang bergabung dengan Putera yang terdiri daripada tiga persatuan dan pertubuhan ini. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Okey. Ini pun saya sudah jelaskan gabungan Putera AMCGA. Okey. Sumbangan Nasionalis Melayu Radikal. Golongan Nasionalis Melayu Radikal ini melakukan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka ini mempunyai matlamat perjuangan iaitu membebaskan apa? Membebaskan tanah air. Membebaskan tanah air daripada penjajahan. Menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Golongan ini juga sudah pasti memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Ahmad Mustamam menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai satu platform wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Fahaman kebangsaan yang mula diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menyubuhkan cadangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan juga Temeluk. Faham. Jumlah keahlian PKMM pada bulan Julai 1947 dianggarkan melebihi 53,000 orang. Golongan nasionalis Melayu Radikal ini juga mula diperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka ini berjuang berdasarkan prinsip dan juga falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar dilihat menjadi seorang tokoh setempat, tetapi melampaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Okay. Ini antara cadangan Putera yang diusulkan di mana sudah pasti ia menentang rangka penjajahan persekutuan. Gabungan ini tidak bersetuju perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh pihak UMNO, Raja-Raja Melayu dan juga kerajaan British. Yang ketiga, cadangan usul ini terutama perlembagaan rakyat sebagai satu alternatif kepada perjanjian persekutuan. Okay. Ini antara cadangan Putera yang meliputi beberapa perkara, di antaranya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, pertahankan dan hal ehwal negeri. Yang ketiga, kita melihat ataupun terhadap syarat kewarganegaraan tanah Melayu, dan yang keempat, bendera lagu kebangsaan.
Okay. Seterusnya, cadangan yang AMCGA ini meliputi beberapa perkara berikut. Di antaranya sudah pasti ianya mahu melihat tanah Melayu dengan Singapura disatukan. Bukan itu juga, AMCGA ini juga mahu sebuah kerajaan pusat yang kuat dan Raja Melayu sebagai raja perlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, ada istiadat dan agama Islam, dan yang terakhir iaitu syarat kewarganegaraan. Seterusnya, kita melihat perlembagaan rakyat. Bagaimana perlembagaan rakyat ini? Okay. Cadangan di antara cadangan berupa AMCGA ni. Okay. Pada bulan Julai 1947, Putera AMCGA mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Antara isi kandungan perlembagaan rakyat termasuklah yang pertama, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Yang keempat, Raja Melayu sebagai raja perlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui mesyuarat. Yang kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketahui sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Dan yang keenam, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Dan yang ketujuh, bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Yang ke-8, hal ehwal negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama kerajaan tanah Melayu dan kerajaan British. Dan yang terakhir iaitu kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Ini antara cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak Putera kepada AMCGA. Okay. Perlembagaan rakyat. British mula menolak perlembagaan rakyat dan menerima penjajahan Persekutuan Tanah Melayu yang dibubal oleh jawatan kuasa kerja. Putera AMCGA telah menganjurkan khulaftan pada sekitar 20 September 1947 yang meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda pertahanan. Tarikh yang dianggarkan pada 20 Oktober 1947 dilihat merupakan satu tarikh yang dipilih untuk Hari Hatal Semalaya. Apa cikgu? Yang ketika itu menerusi songkongan di antara Dewan Perniagaan Cina Hatal yang mula dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Seterusnya, berikut antara faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sekitar 1948. Okay. Ini antara kenapa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini mula dibentuk. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah dilebuhkan secara rasmi setelah Raja Melayu menandatangani perjanjian Persekutuan Melayu 1948. Penubuhan ini dilihat sudah pasti amat didorong oleh beberapa faktor seperti penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union, cadangan Raja Melayu dan juga UMNO serta sokongan pentadbir pihak kerajaan British. Seterusnya, penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union, cadangan Raja Melayu dan UMNO, sokongan pentadbir British. Orang Melayu, Raja Melayu dan juga cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah sekeras-kerasnya pelaksanaan penubuhan Malaya Union. Hal ini kita melihat bahawa Malaya Union ini memberikan kesan buruk kepada Raja Melayu dan juga orang Melayu. Ahli Parlimen British iaitu Gummerz dan Miss William telah menyaksikan satu bantahan orang Melayu terhadap penubuhan Malaya Union. Seterusnya, kita melihat di mana penentangan ini dilihat sebagai sebuah
Baiklah, kita teruskan lagi dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, di mana ketika itu mereka mula melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. GAMS menyatakan bahawa sekiranya pihak kerajaan British mula melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan sudah pasti ianya dilihat sebagai huru-hara yang akan berlaku di tanah Melayu. Ketika pelbagai penentangan dan bantahan mula dilakukan, di mana dilihat persediaan untuk mengubah segala perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu UMNO dan British. Seterusnya, kita melihat pula cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm McDonald, maafkan cikgu, Donald, Gubernur Jeneral, dan Sir Edward Gunn yang merupakan Gubernur Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada sekitar 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British bagi menghubungkan dengan isu penumbuhan Malayan Union. Dalam pertemuan berkenaan, Raja-Raja Melayu ini sudah pasti mula mengusulkan beberapa perkara, di antaranya penumbuhan persekutuan yang bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Yang kedua, perjanjian baharu untuk menggantikan penumbuhan Malayan Union. Yang ketiga, jawatan Pesuruhjaya tinggi menggantikan gubernur. Yang keempat, raja berkuasa dalam perundangan. Dan yang terakhir, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi kesinambungan di antara usul Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dilihat terutama di Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu, sudah pasti ianya dijelaskan kepada Sir Edward Gunn agar mendesak pihak kerajaan British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum kita membincangkan perkara-perkara yang lain. Gams dan William telah menyampaikan satu surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Surat daripada baginda berbunyi tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergapa-gapa dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya percaya bahawa ianya mula diturunkan tanda tangan di mana ianya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Jelaslah bahawa tidak boleh kita katakan bahawa ianya bersetuju dengan bukti di dalam Malayan Union. Okay. Berikut merupakan antara sokongan pentadbir pihak kerajaan British, di mana pentadbir British sudah pasti menyokong konsep Persekutuan Tanah Melayu yang dilihat bagi mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Pegawai pentadbir British ini mula didorong dengan membentuk Persekutuan Tanah Melayu lah. Antaranya termasuklah dianggotai oleh Sir Edward. Yang kedua, Sir Malcolm. Yang ketiga, Sir Verhoeven. Yang keempat, Gams. Yang kelima, A.T. Newballs, Roland Bedo, dan W. Nihern, dan Theodore. Sir Verhoeven mula mencadangkan agar pihak kerajaan British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran yang berasaskan perlembagaan. Misalnya, dikatakan bahawa hanya memberikan kuasa tertentu kepada pihak Sultan dalam Majlis Negeri-Negeri Melayu dan Majlis Perundangan. Seterusnya, kita melihat kesinambungan di antara sokongan pentadbir kerajaan British. Pada bulan Mei 1945, Sir Edward mula bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Penang. Sekitar 1870
18 Julai 1946 di King House, Kuala Lumpur, pihak kerajaan British mula kita berikan peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu demi mengemukakan cadangan balas. Pembentukan persekutuan ini sudah pasti ianya mewujudkan politik yang begitu stabil. Keadaan ini sudah pasti ianya didorong oleh pelabur luar untuk melabur di negara ini, di mana pada masa yang sama British mula melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik. Seterusnya, berikut merupakan antara ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Antara ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini terdiri daripada jawatan kuasa kerja yang mengambil masa anggaran 5 bulan untuk menyelesaikan segala kerja merangka penyajian Persekutuan Tanah Melayu sekitar 1948. Kan itu juga 20 November 1946 rangka penjanjian persekutuan tersebut mula kita bentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, wakil British dan UMNO. Ciri penjanjian persekutuan Tanah Melayu ini dilihat di antaranya termasuklah pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, kita melihat juga kesinambungan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu di mana dari aspek pentadbiran, kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Okay, dari segi aspek pentadbiran, sudah pasti persekutuannya mula dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Kerajaan persekutuan ini mula dianggotai oleh seorang pesuruhjaya British yang mempunyai kuasa eksekutif. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal ehwal kewangan serta hal yang lain yang mempunyai kepentingan bersama. Okay, seterusnya, dari segi aspek pentadbiran juga, kita lihat juga bahawa Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan mula kita tubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan juga ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi ini pada peringkat permulaan telah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya kita melihat pula dari aspek kuasa-kuasa Raja-Raja Melayu, di mana sebuah majlis Raja-Raja Melayu telah dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu ini memberikan pandangan dalam beberapa perkara yang tertentu. Pada peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan wang undang-undang yang mula diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Seterusnya, kita melihat pula dari aspek perundangan di mana Majlis Perundangan Persekutuan ini telah diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ini dilihat mencangkupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga sistem percukaian. Wang undang-undang ini mula kita dapat diperkenan oleh Raja-Raja Melayu melalui satu majlis rasmi iaitu di antara Majlis Raja-Raja Melayu. Seterusnya, aspek yang seterusnya iaitu dari segi kewarganegaraan, sudah pasti ianya dilihat dilaksanakan secara kuat kuasa undang-undang dan juga kewarganegaraan secara pendaftaran. Okay. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ini di mana prinsip jaswali hanya terbuka kepada rakyat raja dan juga rakyat pihak kerajaan British. Pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan raja British di mana untuk memperoleh kewarganegaraan. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh penjanjian Persekutuan Tanah Melayu dapat kita membuat pendaftaran secara kuat kuasa undang-undang demi mendapat hak kewarga, status kewarganegaraan. Okay, rakyat raja dan mereka yang telah serasi ini
sudah pasti ianya amat difahami adat resam dan juga bertutur bahasa setempat, neutralize, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang mula dikuatkuasakan. Seterusnya, dari prinsip ini daripada kesinambungan kuatkuasa undang-undang demi untuk mendapatkan status kewarganegaraan di mana mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermaustatin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari pemohonnya. Seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, serta mula bersetuju untuk taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okay, seterusnya kita melihat di mana ahli mesyuarat Majlis Negeri ini mula diasaskan pada 1 Februari 1948. Baiklah, kita teruskan lagi dengan topik topik kecil yang seterusnya, iaitu kesan daripada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Di mana kita lihat ada antara kesan-kesannya, iaitu yang pertama untuk mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, yang kedua menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, yang ketiga membuka ruang kewarganegaraan, dan yang terakhir sudah pasti ianya mewujudkan kerjasama di antara kaum. Okay, baiklah, kita tengok aspek satu demi satu kesan yang diterima selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Yang pertama, aspek yang pertama iaitu mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, di mana dilihat Persekutuan Tanah Melayu PTM 1948 mula mengembalikan hak kuasa Raja-Raja Melayu semula. Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui pembentukan Penjajian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis ini mula kita dilihat untuk dipengungsikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu, di mana Pesuruhjaya Tinggi sudah pasti ianya memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Seterusnya, okay, dari aspek yang kedua, iaitu sudah pasti kesan yang diterima demi menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, di mana pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini mula dilihat dan diiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum yang lain. Dari aspek yang yang seterusnya, iaitu dilihat untuk membuka ruang kewarganegaraan, di mana penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negaraan. Ini secara tidak langsung orang yang bukan Melayu ini boleh mendapat status kewarganegaraan, di mana orang Melayu ini diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Okay, seterusnya, okay. Para pelajar boleh lihat di paparan slide ini, di mana ini dijelaskan bahawa Raja-Raja Melayu bergambar di hadapan King House, Kuala Lumpur sekitar 21 Januari 1948 selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Aspek yang seterusnya iaitu kesan daripada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu PTM ini sudah pasti ianya begitu jelas demi mewujudkan kerjasama kaum, di mana kerjasama kaum ini amat penting dalam usaha untuk kita memupuk perpaduan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antar kaum melalui penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Commitment CLC. Kebanyakan cadangan ini dimasukkan dalam usul perundangan yang mula diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatankuasa ini telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum, di mana Persekutuan Tanah Melayu ini telah merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu sekitar 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan.
Okay, seterusnya kita tengok kesinambungan daripada kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini, di mana Persekutuan Tanah Melayu PTM yang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain di samping membuka ruang kepada orang bukan menjadi warga negara, di mana pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Gabungan ini dilihat begitu kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipanyungi oleh Raja-Raja Melayu yang berjaya mengungkal percaturan dan rancangan rapi yang disusun oleh pihak British demi melemahkan orang Melayu. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO demi membolehkan Persekutuan Tanah Melayu PTM mula dibentuk, di mana pembentukan ini sudah pasti ianya untuk mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. British juga mula mengiktiraf dasar menaungi negeri Melayu semula seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Peranan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu amat penting dalam usaha untuk mendukung perjuangan maruah bangsa, di mana ianya dilihat saling tolak ansur antara kaum juga amat penting bagi mencapai matlamat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948.